disebutkan tadi, salah satunya isu ekosistem jugalah. Baru ni kami bincang dengan JKK pun, dia kata JKK pun minta naikkan umur hingga 68 tahun. Jadi dia ada juga, biasanya sebelum ni 65 kan. Jadi itu juga ekosistem yang tidak mendukung kepada peremajaan kepimpinan beliau. Tapi tak apa, ada beberapa isu yang kita dah take note daripada Cik Hafizi. Mungkin kita bagi ruang pada Wakil Majlis Belia Negeri Johor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairul Izzat, selaku wakil daripada Majlis Belia Negeri Johor lah. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Majlis Belia Malaysia kerana telah berjaya lah dapat mengumpulkan kita semua dalam satu majlis ataupun satu program yang saya rasa sangat baik lah. Perkongsian dan juga satu mencari sesuatu yang supaya kita jadi lebih baik. Berkaitan dengan umur belia ni, memang kami di Majlis Belia Negeri Johor ni terlalu banyak isu jugalah yang berkaitan dengan dari segi had umur dan sebagainya. Kalau kita lihat kat sini, rata-rata pemimpin di Majlis Belia Negeri Johor khususnya memang kurang setuju lah dengan had umur yang telah yang akan dilaksanakan sehingga umur 30 tahun. Pertama sekali, apa yang kita menyebabkan antara yang kita tak berapa nak setuju ataupun kurang setuju adalah dari segi latihan dan pelaksanaan. Maksudnya apa yang saya nampak ataupun saya sehingga sekarang lah yang saya lihat, dari segi Kementerian Belia sendiri, dia kurang mengadakan latihan kepimpinan kepada belia-belia di bawah umur 30 tahun. Kita ada masa lebih kurang setahun lebih, sehingga sekarang ni lebih kurang setahun lebih, tapi dari segi latihan yang dilaksanakan, yang dibuat, yang saya tahu hanya pada latihan khusus kepimpinan tahap 1. Mana-mana di daerah, contoh ni di Johor lah, saya cerita di Johor ni, di banyak latihan ni di tahap 1. Tahap 1 ni lebih kepada basic, lebih kepada cerita-cerita macam mana nak jadi pemimpin, bagaimana nak memimpin, itu saja. Tapi dari segi tahap-tahap yang lain, macam mana kita nak organize satu program dan sebagainya, itu kurang. Dan apa yang saya lihat sekarang ni, rata-rata belia ni sebenarnya, kalau umur di bawah 30 tahun, kebiasaannya dia adalah seorang penggerak. Dia lebih suka bekerja, lebih suka mendapatkan arahan, lebih suka membuat keputusan tu bukan dia yang buat. Dia ada seorang lead, mungkin kalau dia buat satu program bersama dengan jabatan tu yang akan lead, okey, arahkan buat ini dan ini, dia akan jalankan. Jadi lebih kepada kerja sukarela yang diarahkan untuk dibuat. Jadi apa yang saya lihat, mereka yang berumur bawah 30 ni lebih kepada tu. Jadi bila nak wujudkan kepimpinan ni, kita melihat kepimpinan ni lebih kepada penyusunan ataupun lebih kepada pencetusan idea, bagaimana nak melaksanakan satu program dan sebagainya. Tapi di bawah umur 30 ni, kebanyakannya mereka tak boleh nak membuat sesuatu pelaksanaan program tu tanpa adanya guide. Tapi saya setuju dengan saudara tadi yang berkaitan dengan dikata tadi, umur tu mungkin kita boleh jalankan ataupun kita proses tu, tapi yang kita lihat sekarang ni dari segi latihan tu memang tak ada. Dan yang kedua, yang seterusnya ni, bila tadi wujudnya veteran MYYC, veteran dan sebagainya, kita pun ada veteran 4B. Jadi semua ada veteran. Jadi kita takut, apa yang kita takut sekarang, bila wujudnya banyak veteran, dan veteran ni lebih menyelah daripada persatuan-persatuan belia tu. Yang itu yang kita lihat nanti akan jadi satu persaingan pula kepada persatuan belia. Contohnya macam MYYC, veteran MYYC saya lihat lebih ke depan lah. Dengan dia boleh berjumpa dengan PM hari-hari, setiap minggu, mungkin setiap bulan dia boleh jumpa PM dan buat discussion dengan PM. Veteran, dan di mana pula MYYC belia. Dan juga 4B contohnya kan. 4B dia punya pengurusi veterannya Datuk Tan Sri Ali Rostam, satu nama yang besar kan, 4B. Jadi dia lebih strong
bila wujudnya veteran. Jadi yang mana bukannya veteran, yang mana persatuan belia tu sendiri akan nampak lebih malap. Dan ini mungkin akan menyukarkan persatuan-persatuan belia ni untuk terus ke hadapan. Dan dia ada persaingan pula antara persatuan belia dan juga veteran. Jadi saya rasa mungkin kita boleh cari satu alternatif, satu cara jalan yang membolehkan kita ni bergerak seiring, ataupun kita bergerak ni kita mengikut kaedah yang lebih sesuai. Dan saya rasa kalau umurnya 40 hingga 40 tu saya rasa amat sesuai, sebab bila menjelangnya umur 30 hingga 40 tu dia dah boleh ada passion untuk menjadi pemimpin. Dekat situ kita akan nampak dia punya orang tu, maknanya memang dia dah layak untuk jadi pemimpin masa akan datang. Itu saja, sekian, terima kasih. Silakan. Faham saya punya kenyataan tadi, dia bahawa kita seolah-olah tidak beri peluang kepada adik-adik kita, kan? Jangan fikir begitu, sebab kita tengok macam saudara Hasnul Hamid pun, dia berada sebagai SKMS masa dia mahasiswa. Okey, ni saudara Izan pun berbawah 30 tahun. Saudara Hasnul Fairuz sampai sekarang pun bermula daripada umur bawah 30 tahun. Saudara Kepala Presiden masa dia mahasiswa lagi, dia dah berada dalam SKMM, di mana atas dia lagi lah pemimpin-pemimpin negara. Jadi kita bagi peluang. Cumanya ialah macam ni, mereka ni adalah lahir daripada hasil daripada penekanan kita umur 18 ke 30 tadi. Kita hantar ada program ke luar negara, Commonwealth lah, pergi Amerika lah, pergi segala macam negara dalam dunia ni. Okey. Jadi tak timbul soal kita di MN tidak memberi peluang kepada mereka. Soalnya ialah kita kena realistik apa yang berlaku dekat ground, yang berlaku pada masyarakat hari ini. Ya, soal dasar semua orang akan bercakap soal yang cantik. Macam saya penggerak masyarakat, berada di ground. Kita tahu masalah belia Felda apa dia, masih lagi bergelombang dengan belia yang mungkin apa dikatakan ramai terlibat dengan dadah dan sebagainya. Saya yang mengendalikan isu mak rempit, masih hari ini tidak ada formula terbaik pun, kan? Jadi soal belia ni bukan hanya cerita dia punya belia lulusan universiti saja. Dia 8 kepala sasar tu yang kita kena santuni. Akhirnya sebenarnya kita akan dapat lihat, kan, kenapa umur 30 hingga 40 tu penting di dalam masyarakat. Kerana mereka ni yang diperlukan untuk membimbing belia berisiko, untuk membimbing belia sekolah, untuk membimbing belia masa dan sebagainya. Sebab 8 komponen tadi dia memerlukan idola, dia memerlukan kira abang long dia, kan? Dia memerlukan ikon, kan? Memang betul pengaruh rakan sebaya itu penting, kan? Tetapi kalau dia punya idola dia tu tak mampu untuk memenuhi kehendak dia, walaupun sama usia, masalah. Itu yang kita lihat. Banyak persatuan-persatuan belia di kampung yang ditubuhkan kononnya atas semangat kawan-kawan tubuh, tetapi dia tak dapat dana untuk buat aktiviti. Dia terpaksa keluar dari sini, asyik aku je keluar duit. Akhirnya dia berkubur. Melainkan persatuan yang dia nampak profesional sikit lah, sebab produk dia tu mungkin keluar, contoh macam di PMS, kan? Dia keluar banyak yang jadi orang-orang bernama. Veteran dia pula yang menyumbang balik sikit tanah ke apa ke. Dia bagi persatuan-persatuan yang kecil-kecil yang di kampung-kampung ni nak berkata bersama. Persatuan flat lakin, kan, yang bergelut sampai hari ini dengan soal dadah. Persatuan flat apa ni dekat KL ni, PPR apa semua ni, kan, siapa yang nak ni? Pastinya pemimpin masyarakat yang ada kejaya, yang boleh menyumbang balik kepada masyarakat, kan, yang dilihat matang, kan, bukan akan sebaya dia sebenarnya, yang boleh menarik dia untuk bersama dalam satu kumpulan. Sebab tu kalau tuan-tuan nampak hari ini, kebanyakan rakan-rakan pengaruh rakan sebaya itu dia membentuk perkumpulan. Dia bukan membentuk persatuan berorganisasi yang berdaftar. Dia wujud dah kelab kereta, kelab basikal BMX, kelab skateboard. Tapi dia tak berdaftar. Dia wujud dalam komuniti kecil berdasarkan bakat dan potensi dia di dalam kelompok masyarakat. Itu yang dikatakan
pengaruh rakan sebab dalam kelompok dia ada seorang yang mana cakap tak ada ketua kan. Jadi bila nak buat program tak ada duit, tak payah buat program lah, kita buat apa yang dia suka je lah, macam tu kan. Akhirnya dia pun tak banyak menyumbang kepada masyarakat. Okay, terima kasih. Terima kasih pada Saudara Rizan. Dia tak marah tu, memang style dia macam tu style dia macam nak marah tapi dia tak marah. Terima kasih. Silakan Saudara Tai daripada Persatuan Belia Buddhis. Ya, salam sejahtera dan masih selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya sebenarnya bagi isu hak umum ni ada beberapa pertimbangan lah. Yang pertama, sebab dari tadi akta kanak-kanak takrifannya berbeza kan. Lepas tu mungkin bawa MOH pun dia ada takrifan kan untuk umur kanak-kanak tu kan 18 ke bawah. Maka yang pertama penyelarasan, kita perlu selaraskan antara ni cross akta. Okey, selaraskan semua akta tu perlulah mempunyai satu penyelarasan. Dan kedua, saya nampak dari statistik IRIS mengenai keahlian belia yang terdapat dalam persatuan-persatuan belia, ia menunjukkan data menunjukkan bahawa 31% daripada ahlinya adalah di bawah umur 30, manakala 69% adalah di atas umur 30. Maka kita nampak dari segi trend ini, maksudnya golongan belia di bawah 30 tu mungkin tidak begitu cenderung untuk menyertai persatuan belia, mungkin satu ni. Dan satu lagi dari segi komposisi begini, nampaknya seperti apa yang sahabat-sahabat saya sebut tadi, mungkin mereka yang di bawah 30 tu mereka masih perlu untuk menstabilkan kerjaya masing-masing, mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Jadi ini salah satu realiti lah yang berada di negara kita. Jadi pada pendapat saya, kalau kita nak ubah hak umur ke bawah 30, dia bukannya hanya setakat dasar belia saja, tetapi dia perlu merentasi dasar, khususnya yang mungkin yang lebih dia bukannya dasar, khususnya dasar pendidikan. Sebab sistem pendidikan kita biasanya di sini kita lebih menjurus kepada, katakan yang dulu kan 3M, lepas tu dia ada, lepas tu sekarang KSSR kan dan sebagainya. Tapi kita lebih menjurus kepada pencapaian akademik dan tidak begitu menekan pada cara pemikiran kritikal, penglibatan core curriculum, walaupun diwajibkan, tetapi saya dapat tak ada penghayatan. Yang ramai, kalau tak silap, sebab saya zaman persekolahan saya pada zaman 90-an lah. Zaman tu memang dah mulalah diwajibkan untuk core curriculum macam-macam kan. Cuma ramai saya aktif zaman tu, tetapi saya nampak ramai kawan-kawan, boleh kata 90% tu, mereka terdesak untuk menyertai core curriculum. Jadi unsur-unsur kepimpinan tu kita tidak ditekankan dalam di bangku sekolah. Jadi mungkin sistem pendidikan kita perlulah buat satu overhaul. Dan zaman universiti pula, mahasiswa di Malaysia tidak seperti mahasiswa di luar negara, di mana mereka diberi kebebasan yang lebih luas lah. Walaupun sekarang kami dah ada pindaan AUKU untuk membolehkan mereka terlibat dalam persatuan-persatuan dan ataupun politik lah secara dengan kelulusan. Tetapi yang saya nampak, kita belum lagi memberi satu ruang yang cukup luas kepada mahasiswa, seperti negara lain di mana mahasiswa dibenarkan menyuarakan suara mereka dengan ataupun untuk menjalankan kempen-kempen secara besar-besaran untuk menyuarakan pendapat mereka kepada
pentadbir negara. Yang kat sini jarang sebab yang nampaknya yang berani buat tu akhirnya mereka akan dikenakan tindakan lah. Maksudnya ini kita perlu lihatlah, kalau kita nak turunkan hak umur belia, kematangan tu penting, dan untuk kita menyemai ataupun kita melatih kematangan ni, kita perlu satu sistem yang menyeluruh, bukan terhad pada belia sahaja. Jadi kalau akta pendidikan dan akta-akta lain telah bersedia, maka barulah kita kita turunkan hak umur tu. Dan secara tentang pelapis kepimpinan, ya, memang kita tak nafikan, kita banyak sediakan lah. MBM pun banyak menyediakan projek-projek untuk melatih program kepimpinan untuk melatih pelapis, pemimpin pelapis. Walau bagaimanapun, saya berpendapat bahawa kepimpinan ataupun keupayaan organisasi tu, dia tidak boleh dilatih melalui kursus-kursus pendek ataupun kursus-kursus intensif. Ia memerlukan praktikal yang berterusan. Jadi nak jadi seorang pemimpin tu bukannya pergi khusus, bukannya hanya setakat pergi ke kursus kepimpinan ataupun kursus intensif, team building dan sebagainya. Tetapi dia memerlukan masa untuk mempraktiskan apa yang dia pelajari. Tidak dinafikan latihan yang diberikan tu, secara khusus tu, dia memberi garis panduan apakah hala tuju yang dia boleh buat. Tetapi dia perlu praktikal. Untuk menjadi seorang pemimpin di peringkat belia di peringkat kebangsaan, dia memerlukan masa yang agak panjang. Jadi untuk katakan kalau kita nak laksanakan dalam tahun 2018, mungkin saya nampak mungkin retorik sedikit lah. Sebab nak latih seorang pemimpin di peringkat, untuk nak kongsi pengalaman saya mula dari zaman sekolah. Tetapi penglibatan saya adalah dari peringkat sekolah, lepas tu secara berperingkat di tempatan, lepas tu di negeri. Di negeri pun saya 6 tahun saya berada di peringkat negeri, barulah saya menceburi di peringkat kebangsaan. Dan setiap peringkat ada banyak perkara yang kita perlu belajar, dari pengalaman, dari praktikal, bukannya melalui kursus-kursus. Yang ini saya rasa pentinglah kalau kita nak melatih ataupun membina seseorang tu. Jadi saya pun berpendapat kalau kita nak turunkan, selaraskan akta, soft landing tu mungkin perlu panjang sikitlah sebab dia perlukan satu tempoh yang agak sesuai berpatutan untuk adaptasi keadaan tersebut. Mungkin sebab kalau dari 2015 hingga ke 2018, sebenarnya kalau kita ikutlah penggal persatuan belia kan, biasanya adalah kalau setahun satu penggal, cuma 3 penggal. Tapi kebanyakan persatuan 2 tahun 1 penggal. Maka kita hanya ada 1/2 penggal sahaja. Macam manalah kita nak ambil pelapis yang begitu ramai untuk mengisi kekosongan kepimpinan yang ada sekarang. Itu je pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih pada Saudara Tai. Saya lihat ada beberapa lagi agensi yang tak memberikan respon, dan kita harap respon-respon daripada agensi penting. Macam kita nak dengar juga daripada AKPK, dan juga apa yang ditimbulkan oleh Saudara Tai berkaitan dengan kematangan mahasiswa, kebebasan yang diberikan di peringkat IPT, dan saya lihat ada wakil KPT di sini. Dan juga kita nak dengar juga daripada JAKIM, takrifan dari segi agama, bagaimana agama melihat takrifan belia. Silakan, mungkin saya minta Cik Sazlin AKPK boleh bantu untuk respon. Assalamualaikum, salam sejahtera. Myself, Sazlin Zainal Abidin from AKPK, Agency Counselling Pengurusan Kredit. We are actually from Bank Negara Malaysia, established since 2006. Our mandated role is actually to helping Malaysian to manage their debts. Okay, that is our main mandated role.
Secondly, is actually to educate Malaysians to be the financial prudent, pengurusan kewangan yang berhemah. Okay, as a financial sector points of view, I think we are more reliable or concerned about the minimum age, meaning from 15 or 18, we need to relook and redefine back on the minimum age. Okay, one of the areas as a financial sector, even in giving our financial education as well, we have actually established one of the life stage starting from 18 years and above. Okay, because this is actually more on tertiary stages, university ataupun IPTA or IPTS, and also entry workforce level. While we define 18 years and above because they are more rational towards managing their own financial management. They need their own financial management of each that particular life stage needs. Okay, and as most of the financial institution practice as well, at the age of 18 and above, they have actually they can start to have their own individual accounts. It means they have the capacity or rationality to operate their own account, of which below 18 they have to open as trust account, meaning account bersama guardian or parents. Okay, so this is one of the maturity level that the financial aspect the financial institutions aspect that we need to look at. It's more on the minimum age, and one of the statistic that we have actually defined is in AKPK, the most that come and looking for AKPK assistance is actually from age of 30 and 40. This is the most significant numbers that looking or seeking help from AKPK to manage their debts. And one of the area in managing their debts is actually from the credit card consumption, meaning the most contribution of their financial troubles is actually comes from credit card management. Secondly is personal loans. This is a two aspect of which from the age of 30 and 40 is most concerns area. Okay, so as a umur 30 hingga 40 is the age. Okay, umur bawah antara 30 hingga 40 ialah kelompok yang banyak merujuk kepada AKPK. Ini disebabkan adakah sebelum umur 30 tu mereka ni terlalu banyak belanja, terlalu tak ada nak cari income? Okay, good questions. Why 30th and 40th? Because I think this is more on reliable of the life stages. Life stages because bila life stages ni they have different kind of financial needs. Okay, our life stages as financial education aspect, kita ada 4 life stages. Okay, kita start from 18 until up to 30 years or 25 years, tertiary and also entry workforce. And then we go to start raising family, maksudnya baru nak bermula membina keluarga until 45 years old. And then the last one is actually persaraan, meaning mungkin daripada umur 40 because some of the MINDEF or ATM Angkatan Tentera they start to retire at the age of 40 years. So persaraan we started at 40 years and above lah. That is for persaraan. So for the age of 30 and 40, their life cycle financial needs is more like very, not to say complicated, but this is more on to start raising the family, of which they need to have their own housing loans. Then they start to have second car or third car for their family because they are now getting bigger families members. The financial commitments also become more complex. So this is where the area that we need to look at. Terima kasih Cik Sazlin atas saya rasa beberapa fakta yang menarik yang menjawab soalan yang kita timbulkan pada awalnya. Kita juga ada IKIM, JAKIM dan KPT yang belum memberikan respon. LPPKN pun ada, Cik Mazwar, sahabat lama. Silakan.
Assalamualaikum dan selamat hampir tengah hari. Okey, salam kekeluargaan. Nama saya Muhammad Mazwa daripada LPPKN. Kalau ikut pandangan daripada Kementerian Kesihatan, saya bersetuju, iaitu kena ada penyelarasan dari segi had umur atas kanak-kanak dan juga had umur belia. Dan saya sedang daripada dindong macam ni, buat set antara Menteri Wanita, Keluarga Masyarakat dan juga YBKJ untuk duduk betul-betul discuss dan buat satu kata putus sama ada setuju untuk diseragamkan ataupun tak, sebab dia ada efek kepada dan semua agensi-agensi lain dari segi bantuan, dari segi program. Sebab sini semua ni banyak jadi cacah merebah. Jadi saya rasa senang bagi kata putus macam tu, kita dari situ kita buat keputusan. Sebab kalau tak, benda ni akan every year akan isu sama. Sebab tak ada kata putus berkenaan dengan had umur tu. Alright. Tu satu lagi, dari segi LPPKN, saya rasa ada kaitan kenapa kadar perhutang tu tinggi selepas 30 tahun. Sebab kalau ikut kajian daripada Populasi dan Keluarga Malaysia, LPPKM-nya, MPFS, kajian kelima pada tahun 2014, purata umur yang ingin berkahwin untuk lelaki adalah 32 tahun dan yang perempuan 30 tahun. Lelaki nak kahwin umur 32. Purata. Pada zaman sekarang mungkin itu ada kaitan dengan kadar keberhutangan yang serius. Sebab nak sekarang kahwin nak grand-grand ala-ala artis. Kalau umur yang paling baik untuk kahwin lelaki? Tak ada, ini daripada kajian ni. Kajian PFS. Kalau tak kahwin lagi umur 40 banyak hutang. Risiko. Okey. Ada sebab kenapa ada yang masih belum kahwin. Sebab dari segi 56% adalah kerana masalah kewangan. Ya. Yang kedua sebab 35% tiada calon sesuai. 26% masalah kewangan. 18% tiada calon sesuai. Okey, yang untuk lelaki 56% ada kerana masalah kewangan. Untuk wanita 35% sebab tiada calon sesuai. Ini pandangan wanita. So pandangan wanita juga 26% mengatakan masalah kewangan, serta 18% disebabkan kerjaya. Ya. Untuk lelaki tak ada calon sesuai tu 18% saja. Maknanya perempuan yang kuat memilih tak? Yes, kalau tak ada kaitan. Lelaki sebab utama tiada masalah kewangan, wanita sebab utama adalah tiada calon sesuai. Yalah, kita nak cari yang sekufu ni kena betul-betul cari juga. Alright, itulah daripada LPPKN. Kalau tuan-tuan perempuan nak tahu lebih lanjut daripada kajian populasi dan keluarga Malaysia ni, tuan-tuan boleh masuk ke website LPPKN dan boleh download. Kajian ni full berkenaan dengan keluarga, berkenaan dengan populasi, berkenaan dengan kadar perceraian, apa sebab bercerai, kahwin pertama bila, banyak yang bercerai bila, 1/3 pada kahwin yang bawah 5 tahun akan bercerai. Tu ada sebab-sebabnya. Tu masalah lagi tuan yang bawah umur 30 tu. apa dia? Masalah yang MPTN punya dapatan lah tentang bawah umur 30. Apa masalah? Apa masalah-masalah lain? Selalunya dari segi Cerai tinggi ke? kurang persefahaman. Persefahaman tu sebab terlalu aktif
Sebab dia ada kat sini, saya tak sempat nak buka. Tapi ada sini ada jawapan lah antara sebab kenapa ada perceraian berlaku yang kurang 5 tahun tu. Tapi di FPKN kami ada program honeymoon smart start, bukan second wife. Itu bukan program FPKN tu. Kami di situ kami nak bantu pada, jadi kalau majlis belia ke atau perempuan yang perlukan pandangan dan juga program PPKM boleh hubungi kami. Kami ada program second start honeymoon khas untuk pasangan yang nak menyelesaikan masalah antara pasangannya sebelum bercerai, ya. Kita nak bantu. Saya nak tanya kesan kepada, sebab bila kaitan dengan umur belia dengan aging society yang Malaysia ni dijangkakan kita dah tahap kita ni orang tua ni ramai, apa pandangan tuan terhadap kalau makin kurang ni orang muda, sesuai tak untuk negara kita ni dengan tahap umur yang kita nak turunkan ni? Oh, yang tu berat tu. Saya nak bagi pandangan. Tapi kalau ikut keadaan sekarang, saya rasa kita kena bermula pada something lah, bermula pada orang muda. Kalau umur, yelah macam penonton tu, saya rasa keadaan sekarang ramai proporsi penduduk yang muda pun meningkat lebih banyak daripada sekarang. Yang kelompok muda tu sekarang ni umur 40 tu sampai 40 dah, cuma yang anak dia dia dah jadi apa, bawah tu masuk dalam dah. Apa macam sebab umur 30 dengan umur yang 30 ni, bawah 30 40 ke, ataupun yang budak sebab dia lambat kahwin, dia akan ada kesan kepada proses anak kita generasi ketiga lepas ni akan kurang. Yang tu dia ada kesan dari segi populasi, dari segi anak tu. Anak makin sikit setiap keluarga. Dulu kalau zaman tok nenek kita anak 10 orang, paling kecil kalau 5 orang tu asal sikit sangat. Tu zaman dulu. Sekarang ni kalau 5 orang tu pun ramainya. Jadi saya rasa populasi tu makin sikit dari segi anak tu. Sebab kahwin makin lambat, anak pun banyak yang merancang juga sebab dari segi costing. Sebab tu semua mengambil fikir faktor jugalah. Soalannya kalau misalnya kita menurunkan umur belia kepada 30, tetapi pada 15 tahun akan datang kita kena review balik, kata umur belia tak ramai, so kita kena ramaikan belia, kita naikkan pula umur belia. Dia punya relationnya boleh macam tu ke? Umur tua betul banyak. Itu kena saya buat satu kajian tu, sama ada relation tu adakah memberi kesan kepada masa depan next generation tu. Yes. Dijangka 2020 terbalik, umur tua lebih ramai daripada orang muda. Memang. Jadi orang tua mana lagi dan jadi lebih banyak veteran. Jadi apa kesan samping atau apa lagi yang akan berlaku? Kita punya facility dari segi nak menjaga orang tua tu masih kurang. Belanjaan makin banyak. Jadi kita kena ada, mungkin kalau siapa kat sini nak buat bisnes rumah orang tua tu boleh fikirkan lah. Sebab untuk pengetahuan hadirin masa kami hadir konsultasi bajet baru ni, MBM sebagai orang yang hadir, bukan orang yang hadir, memang kita dalam tu. Ada dua isu besar yang kita pun nak angkat tangan pun tak sempat nak jawab, bukan sempat jawab memang. Pertama sekali soal yang had persaraan umur minta ditingkatkan. Itu pun kita memang tak berapa setujulah. Kemudian yang kedua, pembentangan kedua satu lagi adalah tentang masa depan negara, soal aging society. Sebutkan memang tadi ramai akan sakit, ramai yang ni, tapi orang minta ini pembelaan. Bila soal pembelaan, caring masyarakat penyayang, dia banyak bergantung kepada organisasi yang boleh membantu. Saya tidak nampak, kerajaan memang ada. Tetapi adakah bila kita turunkan sekarang ni, bila dalam belia ni ada program-program kesukarelaan, yang inilah kita akan membantu. Kalau misalnya kata itu diturunkan, dia ada kesan ke kepada pandangan keseluruhan kita kepada pergerakan organisasi massa ni, belia sebagai massa.
Kemudian yang ketiga soalan saya bukan kepada agensi yang lain. Sebab bila soal organisasi belia ni, kami dalam contoh ini macam tadi ada kementerian kata tak ada kaitan dengan kami ni, kami pun okey. Apa pandangan tuan-tuan kepada pergerakan belia ni? Sebab mungkin di bawah agensi tuan-tuan, kami pun kata kami Persatuan Belia tak ada bawah kami, mungkin Kementerian Belia saja. Pada pandangan tuan-tuan semua bawah agensi, pergerakan belia ni adalah sinonim ataupun perlu ke dalam kerajaan hari ini ataupun dalam organisasi tuan-tuan untuk kita menggerakkan aktiviti secara bersama. Dan itu sebabnya dia ada kaitan kepada soal mana yang tuan-tuan mudah untuk bekerjasama dalam organisasi yang soalnya had umur tadi. Itu soalan saya kepada semua, bukan cuma Encik Azwar. Ya, sila kalau yang lain. Okey, maaf untuk kali Sila. kedua. Ya, tak apa, sila. Okey, berkaitan dengan kalau kita nak katakan had umur belia sehingga 30 tahun ini, kalau mengikut keadaan sekarang ni, kita dah buat statistik sikit. Untuk ahli Majlis Belia Felda Malaysia, di bawah 40 tahun, kita ada dekat 32,000 satu Malaysia. Dan kita buat satu lagi, bawah 30 tahun dah ke bawah, 21,000 something. Jadi maksudnya umur 31 ke 40 tahun tu kita ada lebih kurang 10,000. Yang mana jumlah tu lebih kepada hampir kepada 1/3 daripada jumlah ahli belia kita. Jadi seandainya kalau macam kita nak katakan kita nak ubah dasar belia kepada sehingga umur 30 tahun saja. Jadi dia mungkin melibatkan target kita. Kalau macam sebelum ni kita boleh target kita adalah 31,000. Tapi sekiranya kalau diubah, jadi target kita 21,000 saja. Jadi mungkin lepas ni lagi 10,000 tu dia nak mohon ke mana? Itu satu untuk kita fikirkan. Dan satu lagi saya nak katakan berkongsian pengalaman sedikit. Saya sehingga kini baru 26 tahun, masih lagi dalam umur belia. Dan sebenarnya saya pun banyak belajar semasa dalam belajar kepimpinan di peringkat universiti. Yang mana di universiti dulu pun saya pernah menjadi pemimpin dalam satu persatuan mahasiswa. Dan daripada situ kita belajar. Cuma sekarang ni sekiranya kalau kita nak ubah umur belia daripada 40 pada 30 tahun, saya rasakan proses kematangan tu masih sangat tak sesuai. Sebab kita habis tingkatan 5 umur 17 tahun. Umur daripada 18 ke 23 tahun tu kebanyakan masa kita menuntut ilmu, belajar di IPT dan institut latihan yang lain. Dan umur yang kita mula untuk stabil dalam ekonomi kita sendiri, kerjaya kita, umur 24 ke 30 tahun. Ambil masa. Jadi dalam kebanyakan yang menceburkan diri dalam bidang belia ni, kebanyakannya dalam tempoh 24 tahun ke 35 tahun. Lepas daripada 35 tahun tu mungkin yang peringkat tertinggi sahaja. Yang mana yang lain-lain dah mula slow down dan juga fokus pada keluarga masing-masing. Jadi saya rasa untuk peringkat kepimpinan, yang mana peringkat kepimpinan mesti daripada ahli belia. Daripada ahli belia tu, kalau kita kurangkan kepada umur 30 tahun, saya bimbang kualiti kepimpinan pada masa akan datang. Sebabnya kalau kita letakkan pada umur sehingga 30 tahun saja, mereka masih lagi sedang sibuk nak menstabilkan ekonomi masing-masing dengan fokus pada keluarga masing-masing, kerjaya masing-masing. Jadi bagaimana proses kematangan tu nak berlaku? Kalau kita tengok target kita ni untuk kita nak kurangkan kepada 30 tahun. Jadi kita nak cepat, tapi sedangkan ekosistem kita tak membantu. Jadi saya rasakan umur 30 tahun tu, ni pandangan peribadi saya. Saya rasakan umur 30 tahun tu masih belum sesuai lagi untuk dilaksanakan buat masa ni. Jadi itu saja. Terima kasih Cik Isa. Kita ada sedikit masa lagi sebelum kita buat rumusan. Tapi kita so far kita appreciate pandangan tuan-tuan dan puan sekalian. Kerana yang kita nak ambil hari ini adalah pandangan umum lah. Jadi tidak ada masalah kalau berbeza ataupun tidak bersetuju ataupun bagaimana. Tapi yang main concern pada MBM adalah umur untuk memimpin persatuan belia. Bila dihadkan itu,
Jadi yang atas 30 tidak boleh memimpin persatuan belia. Itu antara concern yang saya cuba rumuskan daripada apa kebimbangan rakan daripada majlis belia. Silakan kalau tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator dan pengurusi dan sahabat-sahabat sekalian. Saya Rosli daripada JAKIM. Sikit pandangan berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada pagi tadi. Untuk di JAKIM, kita program yang kita adakan berkaitan belia ni, kita terikat dengan dasar yang sedia ada tu dah. Maksudnya antara umur 15 ke 40. Jadi kita tumpu kepada yang diperuntukkan lah. Jadi dalam bidang dakwah dan kekeluargaan, LGBT, pemulihan dan sebagainya tu kita tackle ikut yang disediakan dah, dasar yang sedia ada tu. Cuma berkenaan dengan hak umur tu, yang 15, bermula 15 tu kita setuju pada pandangan saya sendiri. Sebab kita kalau dalam Islam pun kita asasnya kepada umur mumayyiz itu sendiri. Di mana pandangan dalam mazhab kita pun 13 ke 15 tahun kita bermula mumayyiz. Jadi saya bersetujulah daripada umur 15 dan hak umur ini tidak, walaupun kita kata tak dijelaskan secara putus dalam agama kita dah, khususnya kita katakan tentang had umur belia tu sampai ke 30 ke 40 ke. Cuma di sana ada petunjuk-petunjuk yang katakan sebagai pemimpin tu, kalau kita ambil pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun baginda bermula umur 40 diutuskan sebagai nabi. Jadi kalau kita kata balik kepada perancangan sebagai pemimpin, jadi baginda dan sahabat-sahabat yang diasuhkan oleh baginda sendiri pun bermula daripada umur awal lagi, kan? Kita tengok kepada Sayyidina Ali, tengok kepada Zubair dan sebagai ramai lagi sahabat-sahabat itu bermula daripada umur awal sebelum 40. Jadi 40 ni dah jadi pemimpin, kan? Jadi itu kita boleh ambil juga sebagai orang kata apa, untuk kita pertimbangkan di situ, kan? Maksud sayanya kita umur 30 40 ni pun tidak, pada saya lah, pada pandangan saya tidaklah orang kata kita nak rigidkan sampai begitu sekali. Cuma pada pandangan saya, dasar ni kita mesti ada perancangan, dan saya setuju sebagaimana yang ada disediakan ni. Jadi ada belia muda sampai ke akhir. Jadi itu perancangannya. Jadi kalau kita bermula daripada umur 15 sampai 40 pun, tapi kalau perancangan pengisian dia itu ada macam tu, saya rasa tidak ada masalah. Kalau kita buat umur 15-30 pun mungkin adalah sikit sebanyak kesan dia, kan? Tapi kalau pada pandangan saya setuju kekal 15-40. Sebab macam yang saudara daripada belia tadi pun begitu. Sebab kita masih lagi banyak yang kita ni, kan? Jadi dalam agama pun begitu. Sebab kita kata dalam satu ayat tu sampai kepada umur 40. Contoh petunjuk je, tapi tidak ada dalil yang khusus ya, maksud saya begitu, kan? Dalam surah Al-Aqaf itu, bila kita sampai umur 40 disebutkan, kan, hatta balagha 40 sanah. Maksudnya sampai kepada umur 40. Kenapakah Allah Taala sebut umur 40? Tak sebut 35, tak sebut 30. Sebab di saat itulah kematangan kita sebagai manusia ni. Itu sebab Allah suruh sampai 40 ni, dia suruh cek balik, muhasabah balik dengan taubatnya, dengan apanya, doa kepada mak ayah sebagainya dah. Itulah kita kata sebagai tanda aras kita lah. Di situ kita nak pergi, kan? Jadi saya itu pandangan saya lah, secara ringkasnya. Jadi tu tak ada masalah, boleh ya. Kan? Tak ada masalah. Jadi saya setuju gitulah, kekal, kan? Tapi pandangan peribadi lah, bukan pandangan JAKIM. Pandangan JAKIM kita nanti kena buat surat secara ni lah, secara ulasan, minta daripada JAKIM pandangan dia secara rasmi ni, saya rasa begitu. Jadi sekadar itu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Rosli. Antara hujahnya tadi daripada surah Al-Ahqaf, hatta balagha 40 sanah. Terima kasih Cik Rosli. Kalau ada yang lain, kita ada IKIM last, Persatuan Kesihatan Mental pun ada.
Kementerian Pelajaran dah tadi. Tapi kalau nak respon lagi boleh. Kita ada sedikit masa lagi. Kita cuba berhenti jam 12. Silakan kalau ada. Minta paskan mic kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama kali saya menghadiri program yang macam ni, sangat-sangat menarik. Apa yang dilontarkan memang sangat-sangat menarik juga sebab berkenaan dengan isu umur dan sebagainya. Dan daripada aspek kita yang saya, okey, alhamdulillah masih belia lah harap-harapnya. Lagi 2 tahun mungkin bukan belia lagi. Dari segi saya punya passion dan sebagainya. Dari mana? Daripada Persatuan Kesihatan Mental Malaysia. So jumlah pesakit pun kita rasa kita boleh katakan peningkatan tu semakin ada sebab ramai yang mula mendapat penyakit ni daripada usia remaja. Usia masuk selepas sekolah lah, masuk umur bukan selepas sekolah, masuk sekolah menengah. Okey, sebab usia dia semakin ke depan. Okey, kalau dulu 28, sekarang dia dah meningkat ke usia yang awal lah. Okey, jadi bila sampai satu tahap bila dia masuk peringkat umur 30 tahun, bila mendapat penyakit tersebut, dia jadi macam kekal. Dia macam dah masuk ke tahap yang lebih serius lah kalau tak dibantu pada peringkat awal. So saya melihat sebagai pembaziran lah di situ bagi golongan belia. Ada yang terlatih, ada yang sangat-sangat orang kata educated. Okay, engineer, lawyer, doktor dan sebagainya. Tapi sayanglah bila kita kata sumber manusia ni dipersia-siakan dari golongan belia. Okey, dari sudut psikologi, tadi dah sebut pasal agama, dah sebut pasal umur dan sebagainya. Dari sudut psikologi kita tahu kematangan setiap individu tu macam perempuan lebih awal. Okey, so memang sangat-sangatlah umur dia boleh matang pada usia even remaja. Dia dah boleh jadi matang. Bagi golongan lelaki, kematangan tu bergantung kepada definisi masing-masing. Mungkin dari segi sudut kerjaya, dari segi sudut kata keuangan dan sebagainya. Saya melihat contoh pada saya sendiri, kestabilan yang saya rasakan bagi usia belia saya ialah 35 tahun sehingga 45 tahun. Ya, saya merasa itulah usia matang yang mana lelaki boleh membuat keputusan dengan lebih bijak, lebih stabil, lebih tenang. Dan perempuan pun dia lebih dah everything dah settle, family dah settle, everything dah settle. So di masa itu mereka mula membuat contribution kepada masyarakat. Begitu juga saya berharap sangat dapat berhenti bekerja dan dapat contribute balik pada masyarakat. So kita standardkan benda tu sebab isu yang saya nampak bila attend meeting-meeting semua, had usia itu menjadi satu orang kata konflik lah untuk kita definekan dia belia ke tidak. Dan dari segi psikologi yang keduanya dan faktor-faktor keuangan yang lain lah. So saya juga macam melihat kepada majlis beliau mungkin boleh melihat satu aspek yang mana latihan sebagaimana yang dia disebutkan tadi untuk golongan belia yang mungkin ada low self confident untuk latih mereka kembali lah. Sebab saya pesakit-pesakit mental yang saya ada mereka stabil tetapi mereka sangat-sangat kurang keyakinan diri dari aspek kepimpinan, dari aspek orang kata latihan kerjaya dan sebagainya. Mungkin MBM boleh tengok dari aspek tersebut lah, boleh bantu kita sebab kita buat latihan tetapi tiada channel dia nak paskan balik ke mana, bahagian mana, institusi mana yang boleh bantu kita untuk bantu golongan ni lah. Selain daripada itu saya rasa tak ada lah. Okay, saya mengucapkan terima kasih kepada MBM kerana menjemput pihak kami dan saya harap mungkin akan datang kita akan cuba buat kita cuba bantu, bukan bantulah, maksudnya kita akan cuba dapatkan lebih lagi pandangan-pandangan yang mungkin boleh membantu. Okay, terima kasih. Terima kasih atas pandangan yang baik. Sila kalau ada last 2-3 terakhir silakan daripada TI, Transparency International, sebuah NGO yang memperjuangkan integriti dan anti corruption. Okey kan. Hai. Okey. Selamat pagi semua. Saya dari Transparency International Malaysia, TI Malaysia, satu NGO yang against corruption. So terima kasih MBM sebab invite kita. Okay, thank you sebab MBM invite kami ke sini untuk perbincangan berkenaan dengan
youth policy dengan umur 15 sampai 30 tahun di sini. So saya nak share satu information bahawa dari SPRM bahawa dari case tangkapan sejak 2013 until 2016 tangkapan yang orang yang bawah umur 40 tahun adalah sehingga 55%. Yang ini yang situasi yang agak membimbangkan kami bahawa ini yang belia yang kita nampak yang komit untuk kes-kes rasuah ini. So so yang ini yang kita membimbangkan. That's why TI Malaysia sebelum tu kebanyakan kita punya kepimpinan adalah orang yang agak berumur, tetapi sejak tahun ini kita punya strategic planning membincangkan bahawa kita punya fokus pun kena shift kepada orang muda ini. So kebanyakan program yang kita akan jalankan, kita akan fokus kepada orang yang umur dari 15 sampai 30 tahun sebab dia orang yang pada pandangan kita, dia orang yang perlukan pendidikan yang berdasarkan yang berintegriti. So no doubt that education kena start dari masa kecil lah, tapi kita rasa yang umur dari 15 sampai 30 tahun ini orang yang dia mature enough to think about what is the issue yang happening around the country. So kebanyakan program yang TI Malaysia ataupun yang dekat region Asia Pacific kita pun golongan dari umur 15 sampai 30 tahun. Sebab kita pun ada challenges di mana youth yang lepas diorang habiskan tertiary education, university, diorang is going into the workforce. So masa yang diorang akan sumbang untuk the fight in the against corruption tu jadi kurang sikit lah. Tapi kita percaya bahawa you give them the education semasa diorang tidak dicemari. So that's why kita punya kita rasa umur belia sepatutnya pada 15 sampai 30 tahun, tapi perlulah kepimpinan dari adult yang lepas 30 tahun. Itu saja. Terima kasih atas pandangan tentang had umur belia, dan juga kita pun dapat tahu kita bukan hanya nak tuan-tuan kongsi tentang had umur yang terbaik, tapi kita nak juga tahu senario terkini lah yang berlaku di antara had umur ini. Kalau ada 2-3 sebelum kita rumuskan, kerana jam telah menghampiri jam 12. Kalau ada 2-3 ataupun 1-2 yang terakhir. Wakil Maiha ada nak bagi respon? Wakil orang muda kita? Tak ada Okey, sila Izzat. Sebelum kita rumuskan selepas ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzat daripada MBM. Saya nak sentuh mungkin mewakili kata profesional muda lah. Khususnya bila kita bercakap tentang hendak menghadkan umur bawah 30 tahun. Bagi profesional muda, seperti mana kita tahu kebanyakannya ataupun kebanyakan profesional ni umurnya itu agak lewat. Contoh saya ambil bagi pelajar kesihatan ataupun medical ataupun medik, seorang doktor contohnya. Untuk grad umur dalam anggaran mereka keluar habis daripada universiti anggaran 25 ke 26 tahun. Setelah habis belajar itu, dia perlu pula ambil housemanship pula dalam masa 2 tahun. So jadi bila mereka boleh betul-betul fokus ataupun keluar daripada betul-betul keluar ke lapangan anggaran dalam 28 ke 29 tahun. Itu pun masih lagi orang kata dia baru fresh lagi. Dia tak kata apa? Tak matang lagi di segi akar rumbi dan sebagainya. Contoh, kalau saya pula sebagai seorang peguam contohnya, kami habis belajar anggaran dalam 23-24 tahun. Setelah itu kita perlu buat pula chambering dalam masa 9 bulan. Setelah 9 bulan itu, 5 tahun pertama itu kita memang terlalu fokus kepada career semata-mata. Kita memang tak boleh fokus kepada perkara lain kecuali career. Sebab kata the first 5 years itu adalah fokus kepada mana hidup mati seorang peguam muda itulah. Kalau dalam masa 5 tahun dia tak boleh survive, maknanya dia tak boleh hidup sebagai seorang peguam. Jadi itu cabaran dari segi ataupun dari sudut pandang seorang profesional muda. Betul juga dengan arkitek. Dia ada 3 part.
part 1, part 2, part 3. Nak habis ke part 3 untuk mendapatkan betul-betul full-fledged arkitek itu makan masa dalam 10 tahun. Maknanya dah selepas umur 30 tahun baru mereka boleh layak untuk menjadi seorang arkitek yang bertauliah. Apakah, jadi soalan saya, di mana kedudukan, pandangan saya ataupun kata soalan untuk semua, maknanya di manakah kedudukan mereka dalam persatuan belia? Sedangkan mereka ni lah kata krim dia lagi, mereka ni orang kata antara kata belia yang profesional, belia yang berpandangan, belia yang mempunyai pendidikan intelektual akademik, tetapi disebabkan kita meletakkan hak umur bawah 30 tahun, menyebabkan mereka ataupun mereka tidak ada tempat dalam persatuan belia, mereka tidak ada tempat dalam kepimpinan persatuan belia, dan mereka tidak ada tempat dalam kepimpinan belia kita. Itu dari sudut pandang seorang ataupun profesional muda. Termasuklah mana-mana semua badan profesional mereka mempunyai kata latihan-latihan yang perlu mereka tempuh untuk dapatkan IR, AR ataupun menjadi seorang peguam, menjadi seorang doktor. Had umur 30 tahun agak sukar bagi seorang profesional muda ataupun untuk seorang profesional untuk masuk ke lapangan untuk menyumbang kembali kepada masyarakat untuk belia. Soalan yang pertama. Yang kedua, bila kita melihat kepada kompetitif sesebuah negara, Malaysia antara negara yang dikategorikan sebagai negara muda kerana kita mempunyai bilangan belia ataupun orang muda yang ramai. Dan disebabkan itu, Malaysia dianggap antara negara yang kompetitif di dunia. Itu yang dikeluarkan oleh WEF, World Economic Forum. Dan memang diiktiraf bahawa Malaysia mempunyai antara kadar kompetitif yang baik di seluruh dunia. Soalan saya ataupun perkara yang perlu kita lihat, sekiranya kalau kita meletakkan had umur bawah 30 tahun seperti mana sekarang ini ataupun yang dicadangkan oleh KBS ataupun oleh kementerian, menyebabkan mungkin suku daripada belia itu kita buang daripada dasar ataupun takrifan belia, menyebabkan kemungkinan negara punya taraf ataupun pentarafan itu daripada sebuah negara muda kepada sebuah negara yang mungkin kata medium ataupun kata pertengahan, yang menyebabkan akhirnya kompetitif negara kita ataupun memberi impression kepada negara luar, kepada pelabur-pelabur luar bahawa negara kita berada di pertengahan. Sebab kalau sesuatu negara yang muda dianggap negara yang kompetitif, tapi kalau negara yang mempunyai kata belia yang tak ramai dan juga menyebabkan kategori negara kita daripada negara muda kepada negara medium, apa kesannya kepada ekonomi kita? Itu yang perlu kita lihat. Mungkin maknanya kesan itu mungkin dari segi impression kepada pelabur-pelabur luar. Kalau pelabur luar melihat bahawa kalau negara kita ini sebuah negara yang medium, apa kesan dari segi kata mendapat pelabur-pelabur luar untuk invest di Malaysia. So dua perkara yang saya rasa yang perlu kita lihatlah dalam had umur belia ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Izzat. Kalau tak ada lagi? Kalau tak akhir? Tak ada kalau tak ada, kita minta Saudara Zaidi Aziz, Timbalan Presiden, untuk sedikit rumusan dan sedikit ucapan penutupan. Silakan Saudara Zaidi. Terima kasih Saudara Joe Fitri dan kepada semua agensi, pertubuhan belia, individu dan sebagainya yang hadir pada pagi tadi sampailah ke insyaAllah ke tengah hari ini. Bagi pihak MBM, kita amat melalukan pandangan dan luahan tuan-tuan semua, tuan-tuan dan perempuan yang diberikan tadi. Sebab itu untuk memberikan kita juga input dari segi MBM untuk merangka dia punya dasar dan juga perancangan, dan juga untuk kita membawa sudut pandang ini kepada pihak-pihak yang berkenaan. Walaupun pihak Kementerian Belia dan Sukan memang telah menetapkan dasar itu 15 ke 30 tahun, dan memang ada sebelum ini perbincangan yang dilakukan oleh Kementerian dengan MBM dan juga agensi-agensi yang lain berkenaan dengan dasar itu, dan kita memang berikan sudut pandang yang berbeza dari segi apa yang diberikan oleh Kementerian, definisi umum.
Tapi mahu tak mahu oleh kerana MBM sebagai satu badan induk Pertubuhan Belia dan juga sebagai badan yang diiktiraf oleh kerajaan untuk membawa suara belia, kita menyantuni perkara yang diberikan oleh kementerian, dan bersama-sama kita juga masih lagi mencari input-input supaya kita boleh memberi satu sumangsaran yang baiklah kepada kerajaan terutamanya, sebab kita ingin melihat dari segi kestabilan kepada kerajaan dan juga dari segi masa depan orang muda itu sendiri. Peringkat awal memang kita bersetuju dari segi definisi umur 15-30 tahun ini merujuk kepada bagaimana seluruh dunia lah. Apabila kita pergi ke PBB sendiri pun letakkan umur 24 tahun. Tapi itu sebagai bukan kepada maknanya penetapan yang mesti dibuat oleh negara, tidak. Ya, itu terpulang kepada negara. Tapi bila kita merujuk melihat kepada perubahan dalam tempoh 10 tahun kebelakangan, banyak negara-negara juga negara-negara membangun yang akhirnya mereka turunkan definisi umur yang dulunya ada 40 tahun, 35 mereka turunkan kepada 30 ataupun 25 dan ada setengah tu 29 tahun. Dan kita bersetuju dari segi definisi, tapi dari segi kepada soal kepimpinan, yang itu kita melihat kepada soal flexibility. Sebab kita mengatakan bahawa kerana kepimpinan ini dia bukan benda yang boleh kita terus petik, tak. Dia perlu disantuni, dipraktis dan juga dibelai dan sebagainya. Dan itulah yang kita lihat. Dan juga satu yang kedua soalnya ialah soal yang kita kata tadi, merentasi kementerian tadi itu. Sebab bila kita turun ke lapangan dan sebagainya, dan bila ada timbul masalah yang ini yang dibawa oleh rakan-rakan daripada, terutama daripada grassroots, mengatakan bahawa bila pergi kepada agensi-agensi yang berkenaan untuk belia dan sebagainya, ada timbul masalah dari segi soal kerjasama, dari segi tarifan umur, dari segi untuk buat program dan sebagainya. Sebab itulah kita rasakan bahawa perlu lagi benda ini kita bincangkan, kita halusi dan sebagainya, supaya akhirnya semua pihak yang terutama yang terlibat dengan belia ini dan orang muda khususnya, supaya boleh memberikan kerjasama dari segi untuk kita membuat program dan sebagainya lah. Dan dari sudut yang saya katakan tadi, practicality-nya dan ataupun ekosistem yang ada dalam negara memang tidak membantu untuk kita pergi kepada umur 30 itu. Apatah lagi yang baru-baru ni isu QPEC sendiri minta umur 62 tahun. Itu kalau itu orang muda nak pergi kat mana? Kan? Umur berapa dia boleh pegang jawatan? Macam mana saya Rafizi kata, kalau gitu umur 30 tak dapat untuk jadi ketua jabatan lah. At least umur 50. Kalau dah 62 dia pergi. Kan? Umur 46 jadi KSU pun orang timbul macam-macam masalah. Kan? Kita punya KSU macam dia. Kan? Macam-macam isu. Itu ranking yang ada yang atas-atas ni. Belum kita yang di bawah. Yang Saudara Jufri kata kalau di JKK. Kan? Kenapa boleh kerajaan boleh setuju umur JKK dilanjut pula sampai 68. Dulu 65. Kan? Sampai akhirnya bergaduh di peringkat bawah ketua kampung dengan JKK. Semua dah lobby nak jadi ketua kampung. Tiba-tiba lanjut umur 68. Dah lanjut tak boleh jadi. Ketua kampung sedia ada terus jadi ketua kampung. Orang yang nak naik jadi ketua kampung tak boleh. Dah bergaduh juga. Pengurusi masjid itu juga sampai umur 70. Ini realiti. Tak membantu. Dan akhirnya bila kita duduk ada di situ, bila kita bagi pandangan dan sebagainya, engkau orang muda, aku makan garam daripada engkau dulu, duduk dan diam. Itulah hakikatnya. Itulah hakikatnya yang berlaku. Dan akhirnya kita makin orang anak muda makin jauh daripada masyarakat, tidak mahu duduk di dalam sistem yang ada. Dan itulah yang timbul berlakunya yang dikatakan tubuh kelab sendiri, ikut kawan sendiri, ikut apa semua sendiri, buat bekerja sendiri. Akhirnya kat mana kita nak melihat kepada yang kita kata nak membangun. Sedangkan kita sendiri tahu, kita faham bahawa third sector diperlukan dalam konteks untuk membangun negara. Di mana-mana kita pergi, konferensi mana pun, dia akan sebut dalam konteks pembangunan negara, dia akan ada 3. Satu governor, kerajaan, yang keduanya ekonomi, sudut yang korporat, yang ketiga adalah third sector. Third sector ini yang sebenarnya majoriti yang ada dalam negara. Tapi kalau third sector ni tidak disantuni, sepertinya orang muda yang dikatakan tadi itu, akan tak jadi apalah. Akhirnya mereka akan ke belakang dan akhirnya membawa diri sendiri dan akhirnya tak membantu kepada pembangunan negara. Sudut inilah yang kita lihat.
negara maju, yes kita nak ikut, tapi mereka maju juga dari segi sudut yang lain juga semuanya. Segi ekosistemnya, perubahan dan sebagainya berlaku. Dan mereka memberi betul-betul kepada perubahan secara drastik, secara keseluruhan. Tapi kita belum lagi ke arah itu. Sebab itulah kita katakan bahawa kita perlu lihat balik benda ini dan tidak rugi untuk kita perhalusi kembali benda ini supaya kita tanda akhirnya nasib anak muda ini akan menjadi orang kata kambing hitam lah. Kan? Banyaknya jadi kambing hitam gitu. Akhirnya jadi susah kita pada negara. Inilah yang kenapa kita buat dan kita terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan perempuan yang sudi hadir memberikan maklum balas kepada kita dan benda inilah yang kita akan angkat kepada pihak-pihak yang berkenaan supaya melihat sudut pandang dan segi beliau ini macam mana yang kita mahukan supaya negara kita juga pada masa datang kita capai negara maju dan masa sama ialah soal masyarakat, mentaliti anak muda dan juga yang lain-lain juga akan turut sama ke depan dan maju sebagaimana yang lain. So itu saja. Terima kasih kepada semua. Tak lewat untuk saya ucapkan selamat hari raya pada semua dan juga saya jemput pada semua dan boleh panjangkan jemputan kepada yang lain-lain untuk jamuan raya MBM lah pada 27 hari bulan di Tasik Permaisuri mula jam 3 hingga jam 7 malam. Saya jemput pada semualah untuk sama-sama hadir lah untuk meraihkan jamuan raya MBM nanti di Tasik Permaisuri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zaidi Aziz, Timbalan Presiden Majlis Belia Malaysia. Bagi pihak Majlis Belia Malaysia, saya ucapkan terima kasih kepada semua agensi dan wakil-wakil badan gabungan yang hadir. Walaupun mungkin pembincangan ni pada satu perspektif dianggap macam remeh, tapi sebenarnya penting kerana dia melibatkan beberapa isu-isu yang berkaitan. Di samping itu kita pun paling penting kita dapat bersilaturahmi dan berkenalan di antara agensi dan institut yang mungkin kurang familiar dengan kami sebelum ini, tapi hari ini kita sempat bertemu dan kita menjalinkan persahabatan. Dengan itu saya pulangkan balik kepada Saudara Hanafi. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara moderator dan sekali lagi penghargaan dan rakaman terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir untuk mengikuti dan menyertai perbincangan Youth Ideas pada hari ini. Mudah-mudahan input yang diberikan itu akan membantu pihak Majlis Belia Malaysia untuk memberikan maklum balas yang bebas dan maklum balas yang meliputi pelbagai pihak kepada pihak yang berkenaan kerana kedudukan belia di negara kita ini membentuk demografi 30% dan merupakan antara strata sosial yang terbesar dalam demografi di negara kita ini. Jadi sekali lagi pihak penganjur merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua atas komitmen yang diberikan. Ada satu pengumuman sebelum kita bersorai. Selepas ni insya-Allah kita akan jemput semua untuk sedikit jamuan makan tengah hari. Ada minum pagi dengan makan tengah hari di kafe. Saya nak menyampaikan pesanan daripada pihak tuan rumah kerana nak maklumkan Kolej Murni ini telah dibeli oleh institusi Mawib dan telah dijadikan premis oleh Institut Profesional Baitul Mal yang menawarkan kursus-kursus antara yang pertama di Asia dan pertama di dunia, itu antaranya kursus Diploma Haji Umrah, Zakat Wakaf dan Pengajian Industri Halal. Jadi ini sekadar iklan sahaja. Jadi sekali lagi kita rakamkan penghargaan. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program ini. Itu sahaja daripada saya selaku pengacara majlis. Maka kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemput untuk untuk jamuan makan tengah hari yang disediakan.